Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amr dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslim sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada malam ini 11 Zulkaidah 1441 Hijriah bersamaan 2 Julai 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kuliah ini diadakan untuk menggantikan kuliah zuhur yang diadakan siang tadi di Surau Al-Falah IPK Perak, yang atas sebab teknikal tak dapat disiarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, maka kita gantikan dengan kuliah ringkas ini yang membicarakan seperti mana kuliah zuhur siang tadi membicarakan tentang kitab Formula Huruf Al-Quran menurut Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kitab yang diterjemah dan diolah oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Usman Al-Amani bin Haji Azlan hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah akan kita sama-sama kongsikan ilmu dalam kitab ini di dalam kuliah-kuliah zuhur yang seterusnya di Surau Al-Falah IPK Perak setiap selepas semayang zuhur hari Khamis, setiap hari Khamis insyaAllah. Jadi ini kita ambil inisiatif untuk menggantikan kuliah siang tadi dengan kuliah ringkas ini insyaAllah dalam tempoh masa yang lebih kurang sama. Kita akan tidak berhajat untuk mengambil masa tuan-tuan dan perempuan yang lama untuk kita kongsikan sedikit ambil ilmu yang ada dalam kitab ini. Dan kitab ini membicarakan tentang himpunan syair-syair Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dalam bidang pengajian ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid Al-Quran. Jadi himpunan penasyair beliau ini kita huraikan satu persatunya. Namun terlebih dahulu kita akan menghurai sebelum kita mula mengaji, sebelum kita mula membincangkan ilmu tajwid Al-Quran yang ada di dalam kitab ini. Maka kita lihat dahulu sebagai mukadimahnya, iaitu adab-adab penuntut Al-Quran yang dimuatkan oleh penyusun kitab ini untuk tuntun untuk manfaat kita bersama insya-Allah. Yang pertama, berniat untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Azim. Mafhumnya, padahal tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya, lagi tetap teguh atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita menuntut ilmu, bukan saja ilmu agama, tapi apa-apa ilmu yang ada, semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan setiap orang mendapat apa-apa yang diniatkan. Jadi kita sebagai seorang muslim yang ingin mendalami ilmu bacaan Al-Quran, maka kita niatkan semata-mata untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Kerana bila kita berbuat sesuatu kerana Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Yang kedua, beradab ketika berhadapan dengan guru. Pelajar hendaklah menghadap guru dalam keadaan terbaik, seperti berpakaian bersih, memberikan salam kepada guru, meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, dan mengosongkan hati serta fikiran daripada segala kesibukan. Jadi inilah adab kita mengaji Al-Quran. Bukan saja apabila kita mengaji, kita mengupas kitab ini, tetapi nantinya dalam program penguasaan Al-Quran inilah ada adab yang kita perlu amalkan apabila kita melibatkan diri ataupun kita menjadi peserta program penguasaan Al-Quran, di mana kita akan mengaji, belajar membaca Al-Quran daripada ustaz-ustaz dan ustazah kita. Maka inilah adab yang perlu kita ikuti supaya kita mudah dapat membaca Al-Quran dengan baik. Wallahu alam. Dan yang ketiga, belajar dengan bersungguh-sungguh dan fokus. Allah SWT memberikan hasil setimpal dengan apa-apa yang pelajar usahakan. Usahalah hanya berpada dengan yang sedikit, padahal mampu mendapatkan yang banyak. Jadi usaha kita mestilah usaha yang bersungguh-sungguh. Kalau kita sambil lewa, maka kita akan dapatlah hasil yang sambil lewa juga. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat hasil yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar memberi kepuasan kepada kita. Kita bekerja pun nak kepuasan. Bila kita mengaji Al-Quran, pelajar mengaji Al-Quran pun kita nak kepuasan. Begitulah tuan-tuan. Pelajar harus berusaha mengiati Al-Quran ketika tumbuh berada dalam keadaan sihat, fikiran masih cerdas, selain dimanfaatkan masa lapang sebaiknya sebelum diuji dengan pelbagai halangan yang dapat melemahkan semangat. Jadi waktu kita sihat ni lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajarlah ilmu agama yang ada, terutamanya ilmu membaca Al-Quran. Kerana tuan-tuan dan puan-puan bertuah dalam banyak jabatan kerajaan, hanya jabatan kita saja yang ada bahagian khusus untuk agama, yang mana memberikan ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mempelajari ilmu agama, untuk belajar, antaranya belajar membaca Al-Quran, berbanding dengan kawan kita di jabatan-jabatan lain yang kalau dia nak mengaji pun terpaksa cari guru di luar. Tidak ada ustaz-ustaz yang diletakkan di jabatan mereka. Jadi kita dalam pasukan ini ambillah peluang yang ada, tuan. Sementara Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita dalam pengajian, dalam belajar Al-Quran, supaya kita boleh membaca Al-Quran. Nantinya bila kita dah baca Al-Quran dengan baik, jadi kita tak segan untuk menyertai apa-apa program berkaitan dengan Al-Quran. Nak masuk jadi peserta tadarus pun
Tak segan kita, tak ragu, tidak takut-takut kita, kerana kita sudah boleh membaca Al-Quran dengan baik. Itulah manfaatnya. Yang keempat, berakhlak baik. Seorang pelajar naklah berkelakuan baik, memiliki pribadi yang terpuji dan tabiat yang diredai sebagaimana digariskan syarak, seperti zuhud terhadap kehidupan dunia. Jadi kita yang mengaji Al-Quran ni, kita perlu ada akhlak yang baik, perangai yang baik, PL yang baik, tingkah laku yang baik. Antara disebut sini zuhud terhadap kehidupan dunia. Zuhud tu maknanya kita mengambil apa yang hak kita dalam kehidupan dunia ini dan tidak melebihi, tidak sekali-kali melebihi apa yang diperlukan. Macam pandangan kita, ada buat cara ada, tak ada buat cara tak ada. Jangan ada tak ada dipaksa-paksa supaya ada. Biar apa-apa asal bergaya. Ni tak betul tuan-tuan. Tak betul prinsip ni. Ada kita buat cara ada, tak ada kita buat cara tak ada. Itulah namanya zuhud. Berusaha menghindarkan diri daripada maksiat, itu jelas. Bila kita mengaji Al-Quran untuk kita cepat mahir dalam baca Al-Quran ni, maksiat itu eloklah dihindarkan. Antara sebab-sebab hati seorang itu keras, tidak mahu kepada kebaikan, ialah kerana dia tak menghindarkan diri dia daripada maksiat. Waliyahzubillah. Khusyuk dalam ibadah. Jadi dalam ibadah kita perlu ada khusyuk. Malah Allah SWT menyifatkan orang yang khusyuk dalam semayangnya, dalam solatnya, sebagai mukmin yang berjaya. Dan berwaspada dengan sifat hasad, riak, ujub serta tidak menghina orang lain. Jadi sifat-sifat ini sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmum yang kita perlu waspada. Jangan ada sifat-sifat buruk dalam diri kita. Sifat hasad, tak boleh tengok orang lebih, tidak boleh tengok orang berjaya, sentiasa mencari jalan untuk sabotaj, itu merosakkan orang lain, merosakkan reputasi orang lain, merosakkan nama baik orang lain, kerana dengki pada orang tu. Kenapa kita tak dengki pada seseorang yang lain, pada seseorang? Kerana rezeki ditentukan Allah SWT untuk semua. Walaupun ianya berbeza-beza, tapi Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Kan? Riak. Ni menjaga tuan-tuan riak. Ada dalam diri kita sifat menunjuk-nunjuk, baru pandai sikitlah tunjuk ke orang, seolah kita reti semua. Ujub, ini maksudnya kata kasarnya perasan hebat, perasan bagus, perasan dialah yang terbaik. Jadi sifat wujud ni perlu dikikis daripada hati kita. Serta tidak menghina orang lain. Jangan menghina orang lain. Kita dah pandai sikit tu, yang kita kata orang lain tak pandai, tak reti. Apalah itu pun tak reti. Jangan tuan-tuan. Wala'azubillah. Benda ini boleh merosakkan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran ini. Yang kelima, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Pelajar perlu beramal dengan hadis yang diriwayatkan, sama ada berkenaan dengan tasbih, tahlil, zikir dan doa yang seumpama dengannya. Jadi bila kita dah mengaji Al-Quran ni, perbanyakkan bacaan Al-Quran, khususnya yang berbentuk zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini antara zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita amalkan juga doa, Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Doa yang ada dalam Al-Quran yang berbentuk zikir, yang boleh diulang-ulang, kan? Yang boleh diulang-ulang. Jadi kita beramallah dengan tasbih, dengan tahlil, zikir dan doa-doa antara yang disebutkan tadi. Pelajar juga perlu mendekatkan diri kepada Allah ketika bersendirian maupun terterangan, serta sentiasa memastikan pergantungan dan segala urusan adalah kepada Allah semata-mata. Itu sebagai orang yang mengaji Al-Quran ni perlu ada rasa nak dekat kepada Allah SWT. Sama ada apabila kita bersendirian atau ketika kita dalam kumpulan yang ramai. Solat duha janganlah seminggu sekali hari Jumaat dia buat, sebab berkumpul ramai-ramai lain tak buat. Kan? Jangan wirid tu hanya ketika kita dalam masjid mengikut makmum, tapi bila seseorang di rumah tak wirid. Jadi tak betul lah tu. Kita nak dekat pada Allah pada setiap masa dan ketika.
Kerana apa? Untuk memantapkan pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pergantungan kepada Allah SWT itulah yang dinamakan sebagai tawakal. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kepadamu lah ya Allah kami bertawakal, kepadamu lah ya Allah kami berserah, dan kepadamu lah ya Allah tempat kami kembali. Begitulah. Yang keenam, memperbanyakkan berdoa pada Allah SWT. Di samping berusaha untuk memperbaiki baca Al-Quran dan juga adab menuntut ilmu, pelajar perlu sentiasa berdoa kepada Allah agar istiqamah dalam apa-apa juga kebaikan lakukan, serta dipermudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Jadi ini tuan-tuan, bila kita nanti mengaji Al-Quran, itulah doa kita kepada Allah SWT, supaya kita tetap istiqamah. Tetap istiqamah, jangan seperti yang pernah diceritakan oleh Tuan Haji Razi Kamrohailan kepada kami. Kata masa mula-mula buka kelas Quran ramai tu, berpuluh-puluh orang. Akhir-akhir sekali tinggal 2 orang. Sedih ya tuan. Kita yang mengajar, guru yang mengajar pun sedih, tengok anak murid makin berkurang. Sepatutnya bertahan. Susah payah itu asam garam menuntut ilmu. Jadi jangan kita ada sifat jemu. Kita kena istiqamah, teruskan. Teruskan sampailah habis. Teruskan belajar baca Quran sampai habis, sampai khatam. Sebab ilmu ini lagi digali, lagi banyak kita dalam. Bukan lagi digali, lagi banyak kita dapat. Lagi digali, lagi banyak kita tak tahu. Jadi kita terus istiqamah tuan, supaya, dan kita mohon Allah Ta'ala supaya mempermudahkan urusan kita, khususnya mengaji Al-Quran ni, dan juga apa-apa urusan di dunia dan di akhirat, tuan-tuan. Dan sebagai akhir, ada 2 doa yang dititipkan oleh penyusun kitab ini, dan saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Doa sebelum membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basari. Ya Allah, sinarilah pandanganku dengan perantaraan kitab. Washrah bi sadri. Lapangkanlah dadaku, dan wasta'mal bihi badani, dan gunakanlah bertubuh badanku dengannya. Wa atliq bihi lisani. Mudahkanlah sebutan lidahku. Wa qawwi bihi janani. Dan kuatkanlah ingatanku dengannya. Wa asri' bihi fahmi. Segerakanlah kefahamanku dengannya. Wa qawwi bihi azmi. Kuatkanlah azamku dengan daya dan kekuatanmu. Bihaulika wa quwwatika. Dengan daya dan kekuatanmu. Bahawasanya, fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Bahawasanya tiada daya dan upaya melainkan dengan hanya pertolonganmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Selain daripada doa Allah ta'alaina hikmataka tu, kita baca doa ni. Dan doa selepas baca Al-Quran juga dititipkan oleh penyusun kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan kepadamu apa-apa yang telah kamu ajariku. Fardudhu ilayya. Maka kembalikanlah ia kepadaku. Waqta hajati ilaih. Pada waktu tu aku berhajat kepadanya. Fala tansan wa fala tunsinihi. Dan janganlah kamu melupakan aku akan satu ilmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Ta'ala merahmati kata Sunnah Muhammad SAW dan ke atas keluarga serta sekalian para sahabat baginda. Jadi doa yang selepas baca Quran ni boleh kita baca selepas doa Allah marhamna bil Quran, sebenarnya yang kita tengok selalu dibaca oleh mereka yang membaca Al-Quran dalam tadarus Al-Quran. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan kupas mukadimah puisi ataupun syair Imam Ibnu Al-Jazari yang nama sebenarnya tuan-tuan Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Seorang ulama yang berasal dari negara Syam, negara Syria, dari kota Damsyik di Syria. Jadi itulah sedikit kupasan untuk perkongsian kita dengan tuan-tuan perempuan.
dari yang baik itu dari Allah SWT, dan kuat untuk beri kita semua insyaAllah bertemu kita pada kuliah minggu hadapan meneruskan kupasan kitab Formula Huruf Al-Quranul Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Sekian dulu untuk kali ini. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau yang satu Pak Zimil walakum billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.